Tiada rakyat Malaysia terbabit dalam gempa bumi kuat di China. 100 maut dalam serangan terbaru rejim Zionis. Assalamualaikum dan selamat pagi. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan terbabit dalam kejadian gempa bumi bermagnitud 6.2 yang melanda sempadan wilayah Gansu, Qinghai di China pada Isnin. Wisma Putra mengesahkan pihaknya akan terus memantau rapat perkembangan terkini bencana itu melalui Konsulat Jeneral Malaysia di Xi'an. Menerusi kenyataan kementerian itu, Malaysia turut bersimpati dan menzahirkan ucapan takziah ke atas keluarga mangsa yang maut dalam bencana alam itu. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan terkini serta nasihat pihak berkuasa tempatan. Isnin lalu, sempadan wilayah Gansu, Qinghai dilanda gempa bumi bermagnitud 6.2 kira-kira jam 11.59 malam waktu tempatan. Menurut pihak berkuasa tempatan, kira-kira 105 orang maut dan 397 lagi cedera di Gansu dan 11 lagi dilaporkan terbunuh di Qinghai. Menurut kenyataan itu, lebih 4,700 rumah rosak dan beberapa kampung mengalami gangguan bekalan elektrik, bekalan air dan pengangkutan serta komunikasi. Angka korban gempa bumi kuat di barat laut China meningkat kepada 127 orang dengan lebih 530 lagi cedera. Gempa 6.2 magnitud tengah malam semalam antara yang terburuk dicatatkan dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini di kawasan pedalaman negara itu. Usaha menyelamat mangsa berdepan kesukaran susulan kerosakan jalan raya dan infrastruktur selain cuaca sejuk yang melanda wilayah itu. Laporan Al Jazeera mendedahkan sekitar 4,000 kediaman musnah, malah terdapat perkampungan penduduk yang ranap sepenuhnya. Juga terdapat laporan bekalan elektrik terputus di beberapa penempatan lain. Presiden Xi Jinping dalam pada itu mengarahkan usaha penuh dilakukan dalam operasi mencari dan menyelamat mangsa. Hampir 1,500 anggota bomba dikerah dalam operasi di kawasan terjejas. Bantuan bekalan makanan dan minuman serta kemah turut disalurkan kepada penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 100 penduduk Palestin terbunuh manakala ratusan lagi cedera dalam serangan terbaru tentera Zionis di Gaza. Serangan termasuk ke atas lokasi pertubuhan kebajikan Al-Salam yang menjadi rakan kongsi pertubuhan bukan kerajaan NGO Malaysia bagi saluran bantuan tajaan anak yatim Palestin. Serangan ke atas bangunan di Kem Peladan Jabalia itu meragut sekurang-kurangnya 16 nyawa dan mengakibatkan puluhan lagi cedera. Dalam pada itu, salah sebuah hospital yang masih beroperasi di Gaza terpaksa ditutup setelah diserbu tentera rejim. Selain mengakibatkan beberapa orang cedera, tentera rejim turut menahan doktor, kaki tangan perubatan, malah pesakit yang mendapatkan rawatan. Serangan di Khan Yunis pula meragut 12 nyawa selepas tentera rejim membedil sebuah rumah yang menjadi tempat perlindungan penduduk Palestin. Pada masa sama, kumpulan hak asasi manusia Euromed berkata 71% penduduk Gaza kini berdepan kelaparan melampau. Manakala 64% tinjauan mendapati penduduk memakan rumput dan makanan melebihi tarikh liput kerana terlalu lapar. Susulan peningkatan kes COVID-19 di negara ini, orang ramai mula mengambil langkah berjaga-jaga dan berdisiplin dalam kawalan kendiri di tempat awam. Pemakaian kembali pelitup muka dan penggunaan cecair pembasmi kuman tidak sukar kerana menjadi norma baru sejak 3 tahun lalu. Di Pulau Pinang, tinjauan di beberapa lokasi tumpuan mendapati orang ramai kembali memakai pelitup muka di tempat awam. Bagi individu yang tidak memakai pelitup muka, mereka berwaspada dengan penjarakan selamat dengan individu lain. Sementara itu, tinjauan di beberapa farmasi mendapati tidak berlaku pembelian panik pelitup muka, kit ujian pantas dan cecair pembasmi kuman. Bekalan pelitup muka di premis berkenaan masih mencukupi dan tidak berlaku kenaikan harga. Semalam Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah di Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihati rakyat agar mengambil langkah kawalan kendiri berikutan peningkatan kes jangkitan COVID-19.
Rakyat khususnya golongan rentan, warga emas dan yang mempunyai komorbiditi akan mengamalkan pemakaian pelitup muka di kawasan tumpuan awam, sesak dan tertutup. Isnin lalu KKM melaporkan bagi tempoh 10 hingga 16 Disember, sebanyak 20,696 kes COVID-19 dilaporkan di seluruh negara. Mahkamah Magistrate Shah Alam hari ini dijadualkan bakal menjatuhkan hukuman kepada seorang bekas pereka sambilan yang didakwa menghendap jurugambar wanita menerusi media sosial X. Keputusan itu akan dibacakan ke atas tertuduh Muhammad Syafiq Rosli, 37 tahun, oleh Magistrate Shah Diana Sabtu. Untuk perkembangannya, kita bersama rakan setugas Syafiqah Daman Huri di Mahkamah Shah Alam. Syafiqah, apa yang boleh dikongsikan pada ketika ini? Silakan. Sabri, apa yang dapat saya kongsikan ketika ini, kami pihak media masih lagi menantikan kehadiran tertuduh yang mana kami kini ditempatkan di lobi pekarangan Mahkamah Magistrate Shah Alam. Dan apa yang dapat saya kongsikan juga, pada Jumaat lalu Muhammad Syafiq menukar pengakuan kepada bersalah ketika prosiding sebutan kes ini, yang mana pada prosiding itu Timbalan Pendakwa Raya memohon mahkamah merujuk kepada Seksyen 347 dan 348 Kanun Tata Cara Jenayah selepas menerima laporan perubatan psikiatri tertuduh. Laporan perubatan mendapati tertuduh ketidakwarasan terhadap tertuduh, namun menurut pegawai perubatan, tertuduh layak dibicarakan dan membuat pengakuan. Dan ini bermakna peperjalanan penuh boleh dijalankan meskipun tertuduh mengaku bersalah. Dan mengikut pertuduhan sebelum ini, Muhammad Syafiq mengaku tidak bersalah atas satu pertuduhan mengganggu Akasia Mardiana Daud, 31 tahun, secara berulang dan menggunakan aplikasi X untuk mengganggu mangsa dan mendatangkan ketakutan kepada mangsa. Dan oleh itu pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 507A-1 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 507A-3 Kanun sama, yang membawa hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda kedua-duanya sekali. Dan Muhammad Syafiq merupakan individu yang pertama didakwa di bawah Seksyen 507A Kanun Keseksaan selepas akta tersebut dikuatkuasakan pada tahun ini. Dan pastinya kes ini juga mendapat perhatian selepas mangsa berkongsi kisah bagaimana beliau diganggu selama bertahun-tahun, dan hari ini hukuman itu bakal diketahui pada bila-bila masa sahaja lagi. Dan perkembangannya akan saya bawakan pada laman media sosial TV3 pada masa akan datang. Dan saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan setakat ini, Sabri. Baiklah, terima kasih Syafiqah daripada Mahkamah Shah Alam. Kita terus ke berita ini. Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC mendedahkan 7 syarikat terbabit kegiatan tipu bida dalam 4 tender pembekalan barangan dan perkhidmatan untuk Kementerian Pertahanan dianggarkan bernilai 20.8 juta ringgit. Syarikat itu dikesan sepakat memanipulasi proses bidaan, menyebabkan kenaikan harga dan menghalang kemasukan syarikat baru. Ketua Pegawai Eksekutif MyCC Iskandar Ismail dalam kenyataannya berkata, 7 syarikat terbabit saling berkongsi maklumat, menyediakan tender bersama dan menawarkan perjanjian subkontrak sebagai ganjaran. Katanya syarikat terbabit dalam tender kementerian itu pada 2016 dan 2020. Bagaimanapun, keputusan cadangan MyCC dalam siasatannya belum boleh mengandaikan mana-mana syarikat itu telah melanggar Akta Persaingan 2010 pada peringkat ini. Katanya 7 syarikat itu boleh mengemukakan representasi bertulis mereka dalam tempoh 30 hari dan membentangkan representasi mereka secara lisan sebelum keputusan akhir sama ada terdapat pelanggaran atau sebaliknya di bawah Akta Persaingan 2010. Lelaki yang diselamatkan nelayan selepas bertindak terjun di Jambatan Pulau Pinang dipercayai suspek yang dikendaki polis bagi kes bunuh. Difahamkan suspek berusia 29 tahun itu dipercayai menetak wanita berusia 40-an di Butterworth. Terdahulu, suspek didakwa melarikan diri dengan menunggang sebuah motosikal dan meletakkan motosikalnya di bahu jalan atas jambatan sebelum dia dikatakan terjun. Menerusi video tular selepas diselamatkan nelayan, lelaki itu cuba terjun sekali lagi dari bot ketika dalam perjalanan ke jeti pasukan polis Marine Batu Uban.
Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Muhammad Asri Syafi'i berkata, suspek diselamatkan orang awam dan diserahkan kepada polis. Mengulas kes bunuh itu, suspek dipercayai meletak mangsa dengan parang di hadapan sebuah premis di Jalan Raja Uda pada jam 11 pagi semalam. Mangsa berusia 42 tahun cedera parah di belakang leher dan bahu sebelum meninggal dunia di Hospital Seberang Jaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang wanita tempatan maut selepas ditikam beberapa kali pada bahagian depan dan belakang badan oleh seorang lelaki di Jalan Bayu Tinggi 5, Taman Chin Leong, Kelang, Selangor. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Cha Hun Fung berkata, pihaknya menerima laporan jam 2.17 petang Isnin mengenai kejadian mangsa ditikam oleh seorang lelaki. Mangsa berusia 26 tahun dikatakan bertemu dengan suspek untuk makan tengah hari di sebuah restoran sebelum beredar ke tempat letak kereta. Suspek kemudiannya menikam mangsa beberapa kali di badan menggunakan pisau dan memasukkannya ke dalam kereta itu sebelum beredar. Lelaki itu kemudian terus memandu kereta itu ke rumahnya di Jalan Sungai Nibong 5, Kapar. Suspek berusia 44 tahun itu kemudian mencederakan diri sendiri dengan menikam badannya, dipercayai menggunakan pisau yang sama, sebelum polis tiba di lokasi pada jam 4.20 petang bagi menahan lelaki berkenaan. Pihak ambulans yang tiba di lokasi kejadian mengesahkan wanita itu telah meninggal dunia. Suspek kini direman 7 hari hingga 25 Disember. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang penuntut Universiti Putra Malaysia UPM warga Cina mendakwa cedera diserang pemandu e-hailing gara-gara tidak berpuas hati cara penumpang itu menutup pintu kereta. Kejadian berlaku di pekarangan sebuah hotel di Kuantan Ahad lalu. Menurut penuntut wanita dikenali nama Yuan, 22 tahun, kejadian berlaku selepas dia dan rakannya menggunakan khidmat e-hailing dari Menara 188 ke hotel pada jam 6.20 petang. Dia mengadu tentang kejadian itu pada sidang media di Pejabat Adun Teruntum, Sim Chon Siang. Pemandu lelaki itu didakwa keluar dari kenderaan dan memukulnya dengan objek keras menyebabkan jari tangan kanan mangsa retak serta lebam di bahagian tangan dan muka. Susulan kejadian itu, dia pulang ke Kuala Lumpur untuk mendapatkan rawatan sebelum mendapatkan nasihat dari kedutaan Cina. Dia kemudiannya membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuantan pagi semalam. Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Wan Muhammad Zahari Wan Busu ketika dihubungi TV3 mengesahkan menerima laporan. Pihaknya sedang mengesan pemandu e-hailing terbabit bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Polis menahan 4 suspek disyaki terbabit 3 kes rompakan bersenjata kedai serbaneka dan kedai runcit sekitar Kuching sejak Oktober lalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintenden Mervin Lisa berkata, semua lelaki berusia antara 23 hingga 49 tahun ditahan Jumaat lalu. Pemeriksaan di dalam kenderaan MPV yang digunakan suspek turut menemui pelbagai senjata dan peralatan dipercayai digunakan ketika melakukan jenayah. Hasil soal siasat, semua suspek mengaku terbabit dalam kes samun kedai 24 jam pada 3 Disember lalu serta 2 kes lain. Semua suspek mempunyai rekod jenayah dan mereka direman sehingga 22 Disember. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 dan Seksyen 397 Kanun Keseksaan. Selepas 2 hari bertarung nyawa, lelaki yang cedera parah akibat dilanggar ketika membantu mangsa kemalangan meninggal dunia petang semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Selangor, Superintenden Ramli Kasar berkata, mangsa Muhammad Azizi Faiz Muhammad alias 33 tahun menghembuskan nafas terakhir di Hospital Sungai Buloh. Dalam kejadian jam 10.50 malam Ahad lalu, Muhammad Azizi dilaporkan cuba membantu mangsa kemalangan di kilometer 53 Jalan Kelang Teluk Intan di Tanjung Karang. Ketika sedang mengeluarkan mangsa dari kereta yang terbalik, mereka tiba-tiba dilanggar sebuah kereta lain menyebabkan pasangan pengantin baru Nur Syam Nasrullah 23 tahun maut dan isterinya Aini Hayati Muhammad Razi 22 tahun parah. Muhammad Azizi yang turut parah dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan lanjut, namun disahkan meninggal dunia pada jam 3.22 petang semalam. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan JPJ 1987. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga 2 penghibur seni tanah air
Datuk M. Daud Kilau dan Ibnu Riza Ibrahim yang meninggal dunia baru-baru ini. Turut menzahirkan ucapan takziah Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Menerusi hantaran di Facebook Istana Negara, Seri Paduka Baginda berdua menzahirkan rasa duka cita dengan pemergian kedua-dua Allahyarham dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga mereka sabar serta tabah menghadapi dugaan dan suasana sedih serta pilu itu. Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar roh kedua-dua Allahyarham dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman dan beramal soleh. Allahyarham Ibnu Riza 62 tahun meninggal dunia di Hospital Chancellor Tunku Mukhriz HCTM Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada jam 3.30 petang Ahad lepas selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Kasau, Batu Kikir, Negeri Sembilan. Manakala legenda Seri Tanah Air Datuk M. Daud Kilau 85 tahun meninggal dunia pada jam 4.46 petang Isnin akibat jangkitan kuman dalam darah semasa menerima rawatan di Hospital Teluk Intan di Perak. Allahyarham dikebumikan pada jam 2.30 petang semalam di Tanah Perkuburan Islam Kampung Sungai Balai Baruh di Bagan Datuk, Perak. Kita ke laporan luar negara. Israel semakin hilang akal tak kala anggota rejim itu dilihat membunuh rakyat Palestin sesuka hati. Seorang Datuk Yusuf Khalil berkongsi saat-saat ketika kesemua 9 ahli keluarganya termasuk cucu-cucu yang masih kecil dibunuh anggota Zionis dengan kejam sewaktu sedang nyenyak tidur. Dia ketika itu yang sedang tidur dikejutkan dengan bunyi tembakan bertalu-talu dilepaskan oleh 2 anggota tentera. Khalil sempat bertanyakan kepada tentera Zionis itu apakah sebab ahli keluarganya ditembak dan ini jawapan mereka. وهم قعدوا من برا اثنين نفرين طبوا فيهم طاق 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 على بجنب طاق بعدين خلصوا طاق بدي اقوم انا قال لي وين بدك تروح؟ قلت له بدي اروح بدي اطلع بدي اقوم بدي اشوف اولادي اللي ماتوا قال لي لا ممنوع تطلع طب تعال اطلع تعال هاي وقفت طلعتها برا. Khalil memaklumkan dia dan keluarga menumpang berteduh di sekolah Shadia yang terletak dalam kem pelarian Jabalia awal Disember lalu. Jabalia sejak dari awal lagi telah menjadi sasaran utama rejim. Lebih menyedihkan, warga Jabalia sudah tidak lagi mempunyai hala tuju apabila diarahkan berpindah keluar oleh Israel sejak Oktober. Konflik di Gaza antara cabaran utama yang mengancam keselamatan Mesir. Itu yang disuarakan Abdel Fattah al-Sisi ketika menyampaikan ucapan kepada negaranya sejurus diumum memenangi pilihan raya Presiden 2024. Pihak berkuasa pilihan raya kebangsaan NEA Mesir mengumumkan al-Sisi meraih kira-kira 40 juta atau 89.6% undi. Dalam sidang media di Khairah, pengerusi NEA Hazim Badawi berkata hampir 44.8 juta rakyat di dalam dan luar negara mengundi daripada kira-kira 67 juta pengundi yang layak. Peratusan keluar mengundi 66.8%, juga peratusan keluar mengundi tertinggi dalam sejarah Mesir. Hazim Omar, calon Parti Rakyat Republikan, meraih 4.5% undi, diikuti oleh Farid Zahran dari Parti Sosial Demokrat dan Abdul Sanad Yamana dari Parti Al-Waf Mesir. Pengundian di Mesir berlangsung dari 10 hingga 12 Disember, manakala rakyat Mesir di luar negara mengundi dari 1 hingga 3 Disember di 121 negara. Singapura mengeluarkan garis panduan baru untuk pelancong dan rakyatnya selepas merekodkan 56,000 lagi kes COVID-19 sepanjang minggu antara 3 hingga 9 Disember 2023. Purata kemasukan ke hospital setiap hari akibat COVID-19 meningkat daripada 225 kepada 350 berbanding minggu sebelumnya. Kementerian Kesihatan Singapura MOH menasihatkan penggunaan pelitup muka di tempat yang sesak, terutamanya di kawasan tertutup. Pelancong juga digesa untuk mengamalkan langkah berjaga-jaga seperti memakai pelitup muka di lapangan terbang
dan mengelak kawasan sesak. Jujukan genom JN1 dipercayai menjadi punca peningkatan kes di Republik itu. Kita ke laporan sukan. Ketua Jurulatih Harimau Melaya Kim Panggon menyenaraikan 26 pemain ke kem latihan pusat di Wisma FAM bermula 26 Disember ini sebagai persediaan menghadapi saingan Piala Asia 2023 di Qatar Januari depan. Daripada 26 pemain yang disenaraikan, Panggon bukan sahaja membuat kejutan memanggil semula 3 pemain yang tersisih sebelum ini iaitu Syamir Kuti Abah, Naksu Insa dan Ahmad Kuzaimi PE, tetapi juga buat pertama kalinya turut memanggil penyerang naturalisasi baru kebangsaan Romel Morales. Berikut senarai nama 26 pemain yang disenaraikan ke kem latihan pusat Harimau Melaya di Wisma FAM bermula 26 Disember ini. Daripada senarai ini, Panggon jelas mempunyai banyak pilihan di setiap posisi apabila menyenaraikan 3 penjaga gol, 9 pemain pertahanan, 7 pemain tengah, 5 pemain sayap dan 2 pemain penyerang. Jika diperhalusi senarai ini, kelibat penyerang naturalisasi baru kebangsaan Romel Morales dan jeneral tengah berpengalaman Naksu Insa paling mencuri tumpuan. 2 pemain ini mempunyai kelebihan di posisi masing-masing dan sekiranya digabungkan, Panggon dijaga tidak lagi bergantung kepada formasi kegemarannya 3-4-3 dan 4-3-3, tetapi juga boleh menukar secara kerap formasi 4-2-3-1 seperti yang dilakukan ketika menentang pasukan-pasukan di ranking lebih tinggi sebelum ini. Yang pasti pemain-pemain seperti penjaga gol Ahmad Shihan Hazmi Muhammad, Matthew Davis, Junior Elstal, Dion Kools, Corbin Ong, Stuart Wilkin, Arif Aiman Muhammad Hanafi, Paulo Josue dan Faisal Abdul Halim semestinya sudah arif dengan corak permainan yang diinginkan Panggon. Apapun daripada senarai ini, hanya 23 pemain sahaja yang akan didaftarkan ke Piala Asia di Qatar nanti. Setakat ini, Harimau Melaya dijadual menghadapi perlawanan persahabatan menentang Syria 8 Januari depan. Malaysia yang layak ke pusingan akhir Piala Asia secara merit selepas 43 tahun diundi dalam kumpulan E bersama Korea Selatan, Bahrain dan Jordan. Sekian buletin pagi, teruskan menonton pelbagai program menarik di TV3. Saya Sabri Abdul Malik. Assalamualaikum dan salam hormat.